Assalamualaikum, apa khabar? Saya ada tetamu khas pada malam ni. Jana Nick, thank you for coming to 360K punya podcast. So itulah, saya amat-amat berterima kasih dan terharu. Sebab yalah, susah ni dapat Jana Nick kan. Thank you 360K sudi jemput saya. Saya yang patut terharu Abang Zain. Kenapa? Sebab dijemput. Tak bermakna pun apa-apa sepatah dua kata saya ni, tapi ada orang sudi dengar, alhamdulillah. Especially producer lah. Dia amat-amat terharu lah sebab dia yang ajak. Abang tak nak ke saya dekat sini? Saya balik Jana sihat ke? Oh, sihat, alhamdulillah. Okay Jana, sebelum apa-apa, terima kasih sekali lagi. And one more thing, please introduce yourself. Nama penuh ataupun nama nickname you ke apa ke, apa you buat sebelum bergelar pelakon, producer dan bintang paling popular, okay? Saya kena introduce nama penuh. Nama lah, nama. Okay, baiklah, hai, saya Jana Nick. Nama penuh saya Nurul Jannah. Nurul Jannah. Nurul Sedap Jannah. nama. Alhamdulillah. Nick tu nama bapak? Nick tu nama panggilan ayah sebenarnya. Okay. Tapi sebabkan kita nak matchkan Jannah tu dengan nama dia, so kita combine lah together, Jannah Nick. Sebenarnya boleh je pakai Jannah Nick kan, sebab nama betul Nurul Jannah. Betul. Tapi dia bunyi macam betul lah syurga maksud dia. Lah tak nak syurga sangat tak, tapi macam dia punya penulisan tu tak cantik sangat lah. Jannah, kalau ada H dia macam dah mati kan, Jannah. Tapi kita macam Jannah Nick. Dia sambung terus. Dia macam one flow lah. One flow. Dia just untuk penulisan dia lebih cantik lah. So nama tu you yang I create nama tu daripada umur 16 tahun. Tengok 16 tahun dah perangai macam ni lah. Apa maksud perangai macam ni? Maksudnya bagus lah. Dah ada vision, dah ada dah tahu apa nak buat, dah ada plan lah, okay. So Jana, sekarang how young are you now? Tak muda sangat lah, dah 27 dah. 27 27, still muda. Tak lah bang, sebab saya rasa saya 25 lagi. 2 tahun COVID dah curi umur saya. Betul, sama lah. Saya pun rasa saya 42 lagi. Ya Allah. Walaupun saya dah 44. Sweet 40. Okay Jana, bila start career Jana as pelakon? Masa 16 tahun lah. 16 tahun. Saya masuk dalam industri ni ketika umur saya 16 tahun. Saya lepak-lepak dengan mamak, tiba-tiba ada seorang datang approach, dia minta saya datang casting. So saya pergi casting and saya terus dapat watak supporting. First telemovie saya bertajuk Ikatan untuk RTM. Hero saya ketika itu, saya bukan hero lah, saya watak supporting sebagai adik. Adik Kalau you jadi hero, heroin. Tak mungkin lah first job terus jadi heroin kan. So dapat supporting jadi adik kepada hero, iaitu Ikram Dinsley time tu. Masa tu Ikram Dinsley tengah top lah, popular. 16 tahun masa tu, tahun 2011 kot. logik kalau ikut kiraan. 2011 Jana dah enter the industry lah. Dan bila saya buat first tele tu, memang rasa macam tak tahu apa-apa kan. Macam nervous, takut, semua adalah. And then continue start daripada tu, saya start cari mana-mana production yang ada buat uji bakat. So, saya akan datang. Saya pernah pergi uji bakat kat Finas, pergi uji bakat kat few production, tapi alhamdulillah apa yang saya pergi saya dapat selalunya. Oh, okay. So maknanya minat tu memang ada daripada masa muda lagi lah. Daripada sekolah memang saya banyak aktif dengan co-curriculum. Okay, Koko lah, Koko. Tu bagi Koko kan. So memang saya aktif dengan public speaking, dengan choir, dengan semua benda-benda yang kebudayaan lah. Maknanya Jana ni memang suka benda-benda aktiviti seni ni lah. Since sekolah lagi. Betul. Dengan cerita pula Jana memang nak pandai lah. Tak adalah pandai. Pandai? Tak. So pandai lah. Ya, maknanya benda tu dah dibentuk daripada sekolah. Sekolah kat mana dulu? Sekolah dekat saya ada 8 sekolah. Sekolah menengah ke campur sekolah rendah? Sekolah rendah 4, sekolah menengah 4. Okay. So kita nak kena cerita daripada 8 sekolah tak kan? payah, kita cerita yang paling latest. Yang paling latest, saya cerita sekolah menengah lah. Okay. So sekolah menengah saya start 2 bulan dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir, Kedah. Oh, Kedah. Sebab saya ambil UPSR dekat kampung sebab saya stay dengan nenek saya. And then lepas 2 bulan saya kat Sekolah Sungai Pasir tu, saya dapat tawaran ke MRSM Pendang. Okay. So saya stay di MRSM Pendang sampai saya tingkatan 3. Okay. And then saya minta keluar dengan mak saya. Saya cakap dengan mak saya, tolong keluarkan saya daripada MRSM ni. Kenapa?
Tak payahlah tanya. Tapi mak saya tak nak keluarkan sebab ini impian semua ibu bapa lah yang memang nak letak anak dekat Asrama. asrama. Okay. Tapi saya bagi satu kata mati lah dekat mak saya. Saya cakap, kalau saya dapat straight A, tolong keluarkan. So you manage tu lah. I managed to get straight A and dia tak boleh cakap apa-apa lah. Sebab itu perjanjian saya. Kenapa nak keluar dari MRSM? Sebab saya tahu saya tak boleh dengan matematik. Calculation. Saya memang bukan jiwa saya calculation. Saya memang tak pandai lah. Saya tahu kira duit je. So, lepas tu? Lepas tu saya keluar lah. Bila dapat tu saya keluar. And saya memang minta sekolah. Sebab saya keluar daripada MRSM. MRSM ni memang tak rendah sains kan. So dia adalah 100% science stream. So saya keluar dengan harapan tak nak ambil science stream. Okay, faham. Tapi lepas tu saya keluar, saya masuk sekolah menengah kebangsaan Danau Kota. KL. Saya dapat masuk sekolah Danau. Saya cakap dengan cikgu tu, saya nak masuk kelas art. Kelas art. Apa yang kelas art tu ada? Seni lah, seni. Belajar seni je lah. Seni dengan Lukis. Perdagangan, bisnes. Senang Okay. sangat lah. Lepas tu, Macam sama. tapi pengetua tu tak bagi. Kenapa? Saya sampai almost bergaduh lah dengan pengetua sebab dia tak bagi. Sebab dia cakap, awak adalah antara calon yang boleh membanggakan, mengharumkan nama sekolah. Dia letak, Allah Akbar. Sorry phone jatuh. Dia letak saya dekat kelas nombor 1 juga. Sains. Of course ada check. Dia check result saya straight A and dia macam ragu-ragu lah bila saya kata saya tak pandai matematik. Sebab tak ada reason kenapa saya tak boleh perform maths kan. Cop. Yang straight A tu termasuk matematik lah. Termasuk. Habis tu apa problemnya? Saya pressure kot. Okay. Saya pressure nak bagi dapat A tu. So tu sebabkan saya punya effort lah, itulah boleh matematik tu boleh dapat A. Tapi saya tahu memang saya tak boleh maths. So sebab itulah bila dia nak masukkan saya ke science stream, kena ambil ad maths, saya memang tak nak. Faham. So saya memang fight habis-habisan dengan pengetua tu. Saya cakap saya tak nak. Tapi dia letak saya juga dekat kelas number 1. Saya cakap dia tak apalah, saya keluar dari sekolah tu. Keluar lagi? Saya keluar. Sebabkan pengetua tu degil, so saya keluar. Saya masuk Konvent Bukit Nenas. Oh, CBN. Saya masuk Konvent Bukit Nenas. Saya masuk Konvent Bukit Nenas. Tak sampai seminggu saya keluar balik dari Konvent Bukit Nenas. Okay, itu apa pula problem dia? Itu sebab problem dia adalah sebab saya tak biasa sekolah yang semua perempuan. And sekolah Konvent Bukit Nenas agak jauh dari rumah saya. Saya kena keluar lebih kurang dalam 45 minit sebelum. Okay. Maknanya kalau masuk, katakanlah perhimpunan start 7.30, saya rasa pukul 6.40 saya dah keluar. Oh. And saya kena naik motor sampai dekat LRT Taman Melati, park kat situ, naik LRT. Cuk. Bawa motor? Bawa motor. Okay. Setunggu dalam train tu lama juga. Lepas tu turun dekat stesen Bukit Nenas, jalan kaki naik tangga CBN yang panjang tu, yang tinggi tu. Lepas tu saya perhatikan apa yang saya boleh buat dekat CBN ni. Saya dapat kelas ekonomi. Okay. So dari segi kelas saya tak ada masalah lah. Dengan apa yang saya nak belajar tu tak susah. Cuma vibe dia tak okey lah untuk saya. Seminggu? Seminggu. Okay. So saya So apa jadi lepas tu? Saya keluar, saya masuk balik danau. Saya masuk balik sekolah menengah kebangsaan Danau Kota. Okay. So cikgu pengetua tu akhirnya menerima permintaan saya. Dia bersetujulah untuk letakkan saya dekat belakang. Tapi dengan syarat dia minta saya jadi pengawas kat belakang tu. Lepas tu? Sebab bayangkan kelas nombor 1, saya minta sampai ke kelas nombor 8 ke nombor 9. Saya dapat kelas nombor 9 tu yang saya nak tu. So pengetua cakap okay, dia letak saya kat belakang tu, kelas yang budak paling nakal semua tu. Tapi dia kata saya kena jadi mata-mata dia orang lah. Saya kena jadi pengawas. Oh, spy. So itulah penceritaan dia. Sebab itulah saya ada 8 sekolah. So maknanya masa tu umur berapa? 17, 16? Time tu 16 lah. 16 juga Jana enter Dalam industri. Industri. Masa keluar je daripada sekolah berasrama penuh, saya terus bebas lah di Kuala Lumpur. boleh terbang lah. Berterbangan. Tiada lagi peraturan. Ya, yeah, betul. So maknanya Jana ni tak boleh dikongkong lah.
Saya bukan tak boleh dikongkong, saya boleh ikut peraturan. Cuma saya tak suka buang masa. Macam dekat MRSM tu saya tak cakap MRSM satu sistem yang teruk untuk saya. Kalau saya ada anak pun saya nak masukkan anak saya dekat MRSM. Ataupun dekat mana-mana sekolah berasrama penuh. Sebab saya rasa sekolah berasrama penuh ni mendidik kita untuk jadi lebih disiplin, lebih berdikari, and ajar kita untuk lebih orang kata bersosial lah dengan kawan-kawan. Patutlah Jana selesa dan senang dengan producer 360K ni sebab okey. Sebab dia orang produk asrama. Oh, budak-budak asrama. Dia ada yang boleh masuk sikit. So, budak-budak asrama ni mungkin satu perangai dia orang adalah dia orang lebih close dengan rakan-rakan lah berbanding dengan keluarga kan. Sebab kita banyak habiskan masa dengan family. Dengan kawan-kawan. Kita banyak habiskan masa dengan kawan-kawan. So, congratulations Abang Zain dengan cerita pun anak abang masuk sekolah asrama penuh. Ya betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas ni abang terimalah dia akan mula melupakan abang. Redha tu dah lama dah. Ada dah. Okay. Dah ada dah. Okay Jana. So basically Jana start awal. Jana ni sebenarnya dah berdikari, dah independent daripada umur belasan tahun jugalah masa sekolah. Darjah ni 5. To be exact, darjah 5. Darjah 5. Sebab saya start darjah 5. Saya start tinggal dengan nenek saya ketika saya darjah 5. Okay. So start tinggal dengan parents betul-betul? Parents last darjah 4. Darjah 4. Sampai habis sekolah? Sampai habis sekolah. Sebab parents saya divorce masa saya darjah 3. Okay. 9 tahun. Lepas tu mak saya tanya nak tinggal dengan siapa? Nak tinggal dengan mak ke nak tinggal dengan ayah? Saya cakap lah, hantar je lah rumah anak yatim. Umur darjah dah boleh cakap macam tu Tapi betul. Itu adalah jawapan yang saya cakap masa saya umur 9 tahun. Okay. Saya cakap, hantarlah je lah saya kat rumah anak yatim kalau confused sangat kan. Sebab kita budak, kita tak rasa apa-apa sangat. Saya tak tahulah jawapan tu untuk sekarang rasa macam ni. Tapi itulah jawapan yang saya cakap masa saya umur 9 tahun. Pada masa tu Jana memang literally cakap macam tu lah. Betul. Saya cakap macam tu kat mak saya. Biasalah kan, parents lepas divorce. Saya tak tahu abang punya pengalaman macam mana abang cakap kat anak-anak abang. Saya ada anak seorang je. Anak saya pun macam tu lah. Tak ada, dia okey lah, dia okey. Dia tahu parents dia divorce. Tapi macam my situation, I have to make sure my daughter tak rasa yang dia tu from a broken family. Walaupun parents dia dah divorce. Faham tak? Sebagai anak yang lahir dalam keluarga broken family, saya rasa mungkin parents akan rasa macam tu, tapi anak tak rasa macam tu lah. Anak akan tahu yang dia tahu bapak dia siapa, dia tahu mak dia siapa. Dia tahu mak ayah dia siapa, mak bapak dia siapa, tapi dia akan tetap rasa kurangnya perhatian tu. Ya. Dia sebab tak duduk sekali kan? Dia effect lah. Of course, perceraian ni mesti effect kan. Benda tu, walaupun sebanyak mana mak atau ayah dia orang cuba, tapi at least ada lah effort tu kan. Kita cuba kurangkan dia damage betul. tu. Damage control Sebab lah. kalau stay together pun kalau tak healthy pun tak okay juga. Sama juga. Exactly, betul. So after, maknanya you manage to ambil SPM. So 9 tahun lepas mak saya tanya macam tu, so abang saya dihantarkan ke sekolah pondok. Okay. Masa saya 9 tahun. Selepas 2 tahun dia di sekolah pondok, dia balik duduk together dengan mak saya. Okay. Maksudnya ketika saya darjah 4 lah, 10 tahun. Saya memang tak boleh duduk dengan abang saya. Tak boleh, saya tak boleh. Dia macam api dengan api, tak boleh. Walaupun saya time tu saya baru 10 tahun, saya memang tak boleh duduk dengan dia. Jadi saya cakap dengan mak saya, kalau abang saya kena duduk sini, saya lagi sanggup duduk dengan nenek saya. Itulah datangnya kenapa saya cakap saya nak duduk dengan nenek saya. Bukannya mak saya halau saya saya anak yang terbiar ke tak. Itu adalah atas pilihan saya sendiri. Saya sendiri decide ketika umur saya 10 tahun, saya nak duduk dengan nenek saya. So saya start daripada tu, saya duduk dengan nenek saya lah. Untuk darjah 5, darjah 6, and then tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu saya duduk asrama lah. Jadi kenapa saya cakap saya berdikari daripada darjah 5, sebab nenek dengan Tok Wan saya, diorang kerja kilang. Okay. Pukul 7 pagi diorang dah pergi kerja. Saya pergi sekolah, diorang pun pergi kerja. Diorang akan balik kerja pukul 6 petang. So maksudnya bila dia balik kerja pukul 1, bila saya balik sekolah pukul 1, memang tak ada orang kat rumah.
Every day, yep. Setiap hari. So memang saya duduk seorang kat rumah. Daripada darjah 5. Makan semua macam mana? Makan memang dia dah tinggal lah siap-siap. Ah. So saya akan kawan dengan orang. Daripada saya darjah 5, saya kawan dengan satu kampung. Darjah 5 saya dah bawa motor. Tak masa tu tanpa lesen lah. Tanpa lesen lah darjah 5 kan. Memang duduk Kedah lah ni masa ni. Kedah. Saya memang duduk dekat kampung saya. Kampung Bukit Kecil. Oh, kecil tu kat mana? Lostar bukan? Sungai Petani. Sungai Petani. Sungai Petani. Weh, muda betul. Masa tu kan? Ya, saya tak tahu kenapa saya tak bila fikir sekarang ni, bila fikir umur tu kecil betul kan. Tapi fizikal saya mungkin tak kecil kot. Okey. Fizikal saya masa saya darjah 5 pun saya orang yang kalau dalam barisan tu duduk antara yang belakang lah. Tapi cara berfikir tu during that time, umur yang macam tu, cara berfikir tu macam dah as if macam Jana dah tingkatan tau. Saya tak tahu saya ketika itu ke ataupun zaman time tu yang macam budak-budak macam tu time tu macam tu. Sebab saya darjah 5 tu saya dah naik bas. Sendiri? Bas daripada KL pergi Kedah express seorang. Kalau nak katakan my time, logik lah. Sebab benda tu memang berlaku pun. Sekolah rendah dah jalan kaki pergi sekolah. Tak tahu lah kan, mungkin time tu jenayah tak seteruk sekarang kot. Ya, betul. Sekarang ni macam banyak parents yang paranoid. Kan? Tapi ada sebab lah. Ada sebab. So lepas, sampai form 5 kat Danau Kota. Form 5 Danau Kota, SPM semua kat situ. Betul. Habis dekat Danau Kota. SPM okey? SPM okey. Alhamdulillah. So masa tu ada terfikir nak teruskan saya dah sambung belajar. Okay. Saya dah sambung belajar. Masa tahun SPM pun saya tak pergi paper BI trial SPM. Trial. Okay. Sebab saya ikut KL Motion. Saya jadi extra untuk filem. Filem apa? Love Supermoon. Love Supermoon. Love Supermoon. Scene kubur, scene kat hospital. So itu saya sanggup lah jadi extra untuk filem tu sampai saya tak pergi paper BI trial SPM. Tapi tu trial lah. Trial lah. Okay. Yang masa SPM sebenar? SPM pergi semua okey. Okay. Sebab rasanya masa tu belum puasa kot masa shoot tu. Rasanya lah. Lepas tu dah habis semua tu, then saya sambung belajar. Okay. Saya sambung belajar. Saya ada apply dekat UPU tu lah. Saya dapat UiTM Arau Perlis. Okay. So saya orang yang akan fikir duit tau. So bila saya dapat course geometry. Okay. What do you mean by you jenis orang yang fikir duit? Tu maksudnya apa? Sebab saya memang tak boleh. Sebab masa saya 16, saya sekolah sampai pukul 1. Saya sekolah umur 16. Every day saya buat part time dekat KL Festival City. Sekarang ni dia nama Setapak Central. Okay. Maksudnya habis sekolah kita sekolah pagi kan 7 sampai pukul 1. Pukul 1:30 keluar lah pukul 2. Saya akan masuk kerja pukul 4. Sampai pukul 10. Hari-hari. Dan ini bukan sebab kekangan duit ke family saya daif ke tak tahu. Saya memang suka kerja. Saya dah train brain saya macam tu. Saya tak tahulah itu untuk mengisi kekosongan dalam hati saya ke. Tapi memang saya kerja every day pukul 4 sampai pukul 10 dekat KL Festival City. Nama kedai tu Sugar Baby. Sekarang dah tak ada dah. Kedai aksesoris lah. Jual subang. Jual gelang, rantai semua tu kan. Nampak tak muka segini macam cerita lagi? Macam interested kan? So saya dah kerja daripada umur saya 16 tahun. So 16 tahun memang saya kerja every day. Campur lah yang pergi jadi extra lah, buat supporting, pergi casting lah. Tu semua. So umur saya 16 saya dah bagi duit dekat mak saya. Umur 16 saya punya gaji part time sebulan adalah kot 400 lebih. Kalau kena hari yang macam hari cuti public holiday dapatlah triple. So kalau lebih tu lebih lah. Selalunya saya akan bagi, kalau saya dapat 400 saya bagi mak saya 300, saya ambil 100 je. Okay. Dia terbalik kan, orang ambil 300 bagi mak 100. Biar mak lebih. Saya mak 300. Pada mak saya ada je duit tu. So saya bagi mak saya 300, saya ambil 100. So saya dah biasa pegang duit sendiri. Saya tak pernah orang bagi kat saya duit. Saya tak pernah orang bagi duit kat saya. Saya pegang. Minta kat orang. Tak ada. So memang saya ada duit sendiri. Lepas tu bila saya dapat offer pergi Arau Perlis,
Saya fikir apa saya nak buat kat Aeropolis tu Mesti nak kerja kan? Terfikir nak kerja. Saya nak kerja. Tapi apa kerja saya boleh buat kat Aeropolis tu? Sebab saya tak mungkin boleh fokus belajar saja tanpa saya cari duit kan. Okay. So saya cakap, tak boleh ni, tak boleh. So saya decide balik, tak boleh. And then mungkin apa yang saya apply tu saya tak dapat apa yang saya nak. So saya end up dekat YPC College. Okay. Dia college yayasan apa tah? Dekat mana tu? Dekat Ampang, Pandan. KL lah. Pandan tak ingat lah. Dia dekat dengan apa KL lah, Ampang. So ambil foundation. Okay. Lepas tu bila di tengah tu saya memang betul-betul nak fokus habiskan foundation tu lah. Tapi saya ada juga break-break. Saya pergi shooting. Saya shooting juga lagi sekali dengan KL Motion juga. Itu tahun 2012 lah kan? 2012-2013. 2013. Jana 18 masa tu kan? So bila saya buat foundation tu, sepatutnya foundation tu mempercepatkan masa saya. Kan, sebab saya memang ambil foundation. Memang saya apply semua UPU pun saya rasa saya ambil semua foundation. Sebab saya tak nak lambat. Saya nak cepat jam degree. Okay, foundation apa? Saya ambil business management. Sama. Lepas tu masuk final sem, third sem foundation, saya kena repeat sem. Kenapa? Bukan sebab pointer saya, tapi sebab attendance saya. Sebab sibuk shooting. Sibuk dengan shooting. So saya rasa tak fair lah saya kena repeat sem sebab attendance. Sebab saya boleh je. Pada saya betul-betul saya excel dengan bidang tu kan, dengan tu. Cuma sebab kat attendance memang saya tak boleh buat apa lah. And saya tak nak buang masa saya lagi. So saya end kat situ lah. Habis? Tak habis. Tak, maksudnya habis kat situ lah. Habis kat situ je. And continue apa yang dah ada lah. And then saya terus fokus dengan shooting lah. Sampailah sekarang. Alhamdulillah. Saya tak tahu tu pilihan yang bijak ke tak. Kadang-kadang bila fikirkan balik, saya rasa macam saya patut ada at least degree lah. So that sekarang ni at least saya boleh proceed dengan master dan sebagainya. Tapi bila saya habis kat foundation je, dia terhenti di situ. It's never too late. You boleh buat part time. Betul. Okay Jana, kalau diberi peluang lah, macam mana Jana cerita tadi yang masuk college buat foundation business studies, which is sama. Okay, kalau ada peluang lagi sekarang, this current age lah, you late 20s kan, ada peluang, rasanya Jana nak layan balik tak? Okay, menjawab soalan ni, saya memang dah ada plan ni tahun lepas. Saya dah fikir dah nak buat. Saya nak sambung, tapi saya takkan mungkin sambung dekat Malaysia. Nak sambung sebab kat mana? Saya tak nak ada double standard. Okay, faham. Saya nak hidup, kalau saya nak sambung belajar, saya nak live as a student. Saya tak nak ada double standard. Jana Nick lah dalam kelas kita. Saya tak nak. Faham. Saya tak nak diberi perhatian yang begitu. Saya nak belajar dengan normal. Saya nak hidup cara yang normal. Saya nak tak ada double standard lah. Come on lah Jana baru, yelah, paling popular kan. So by logic macam of course you pun sini tak boleh fokus nanti. Betul. So macam you cakap, you nak pergi belajar kat luar daripada Malaysia lah, which is at least tak ada orang yang kenal sangat. Maybe ada student Malaysia di mana-mana, tapi planning kalau nak buat tu kat mana? Ada a few places yang saya dah tengok. Cuma dia punya requirement agak complicated lah. Sebab saya rasa kena ambil TESOL, banyak benda-benda yang saya kena ambil balik lah. So saya rasa benda tu saya kena study balik. Still nak continue dengan business studies? Tak. Saya akan continue dengan film. Sebab saya rasa dari segi experience, saya ada 10 years experience. Tapi dari segi teori, saya mungkin lack of knowledge lah dengan teori. So saya tak nak berdebat dengan student-student filem yang merasakan senang Jana ni jump into belakang tabir tanpa sebarang knowledge sebagai seorang student filem. I have to agree jugalah benda tu. Of course lah, kita akan Sebab rasa betul lah Abang Zee, kan ramai orang cakap macam yang student filem dia orang rasa it's unfair. Macam dia macam privilege jugalah kan. Kita as celebrity senang-senang je nak produce, senang-senang je nak direct. Padahal diorang ni study bertahun-tahun untuk ada dekat mana diorang ada. And even diorang dah grad pun, is so hard for them untuk dapat the opportunities kan. So I nak prove them lah yang I can do the same thing. Sama, kita sama. So kalau dapat peluang tu mana? New York? Film school? UK? UK kot. Dekat sikit? Dekat sikit. Tak dekat jauh sikit. sangat.
Ramai orang Melayu. Nak study tak nak double standard, tapi nak makanan, banyak makanan Melayu lah. Tak adalah sedih sangat di perantauan. Tapi tak apa. Tapi itu dalam part of perancangan lah. Kalau jadi, kalau tak jadi itu satu cita-cita lah. Kita hanya mampu bercita-cita gitu. Bagus. Kalau dah ada niat tu, better hopefully insyaAllah boleh dilaksanakan. So sekarang you pun dalam keadaan yang macam lebih senang sikit kot. Daripada segi you boleh manage benda tu sekarang lagi. But it's quite hard tau bang. Sebab saya breadwinner for my family. I can see so that. I have to take care of my 2 younger sisters lagi. Diorang kecil lagi. Yang seorang baru habis SPM. Yang seorang masih lagi baru masuk sekolah rendah. Baru darjah 1. And then sekarang ni saya jaga lagi seorang anak buah saya. Baru 6 tahun. Saya ambil dia duduk dengan saya. So saya rasa yang masa pembesaran kanak-kanak tu yang paling penting untuk menjadikan dia siapa masa akan datang nanti. So kalau masa dia kecil dia tak dapat the best education, one day dia akan jadi apa? Itu soalan dia. Saya tak kisah pun kalau anak buah saya ni bila dia besar, dia anak buah ke adik-adik saya ke, kalau dia orang besar dia orang lupa ke, dia orang tak ingat ke apa yang saya buat untuk dia orang. Cuma saya nak dia orang jadi manusia yang orang hormati, and saya nak dia orang jadi manusia yang berguna untuk masyarakat. Itu paling penting tu. That's why I tanya juga macam, adakah sebab apa yang you alami masa kecil, walaupun bukan diabaikan apa semua, tapi kata mungkin ada cita-cita macam satu hari nanti kalau aku successful, aku akan tolong orang balik. Tak kisahlah sesiapa pun, tapi paling penting is adik-beradik kita dulu. Betul. Kan? Betul. Itu yang sekarang Jana tengah buat lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Itu saya cuba je lah. Kadang-kadang mungkin tak sempurna, tapi saya cubalah. Dari segi masa, adik-adik saya memang diorang tak treat saya as macam kakak diorang, yang diorang rasa diorang close dari segi emotional. Macam diorang takkan share saya. Diorang tengok saya, diorang takut. So saya tahulah adik-adik saya memang diorang takut dengan saya. Diorang takkan share apa-apa pasal diorang punya daily personal punya benda, diorang takkan cerita dengan saya. Tapi saya try yang best lah untuk bagi dekat diorang. Mungkin dari segi emotional saya tak ada, tapi dari segi kewangan tu saya boleh. Benda tu sebab memang dah dalam kawasan yang boleh untuk buat benda-benda tu. Because kalau kita buat benda kita tak boleh nak fulfill pun payah juga. So you ada dalam kawasan yang boleh fulfill, why not kan? Betul tak? So Jana, pasal berlakon, I sendiri pun tahu macam mana you berlakon, talented apa semua. So adakah benda ni daripada okay, aku nak start berlakon, lepas tu aku nak start into directing pula and producing, adakah benda tu datang sekarang ataupun memang daripada awal you enter the industry, you memang ada vision tu? Okay, masa habis sekolah, saya banyak habiskan masa dengan this one director, nama dia Kai Faris. Okay. Dia adalah first director yang membenarkan saya duduk di sebelah dia dekat monitor. So saya rasa masa saya start awal-awal tu memang saya tak banyak habiskan masa dekat bilik wardrobe. Saya akan duduk sebelah dia je. Tak tahulah kalau dia menyampah ke saya duduk sebelah dia, kenapa budak ni duduk sebelah aku kan. Tapi saya memang duduk sebelah dia. And bila duduk sebelah dia, saya tengok monitor, saya tengok acting orang, saya tengok shot, saya start faham technical daripada situ tanpa disedari. Saya tak tahu dia sedar ke tak kan. Tapi saya duduk situ, saya curi sikit ilmu-ilmu dia. Macam bila director tu duduk sebelah dia maki-maki orang kat situ, dalam dia berkata sendirilah kan, dia kata slow je tapi saya dengar. So saya cakap, oh ini yang dia tak suka as a director, oh ini yang dia nak as a director. So dekat situ saya start dapat input daripada director tu sendiri bila saya duduk sebelah dia. Dan dekat situ saya mula fikir, kalau aku nak serius dalam bidang lakonan ni, what is the highest level I can go in this industry, entertainment. So saya start fikirlah, pelakon, director, producer, and you have your own TV station. Okay. So that's how I see my future lah. Untuk I reach the goals. So saya tengoklah benda-benda tu.
So from there lah I rasa macam I can achieve. Actually I can achieve something. Achievable lah. Boleh. Tak adalah sampai ada station tu. Ada your own TV station. Tapi you actually can promote yourself. Kan? Kita bukan macam kerja bank, ada promotion semua tu tak. So actually I can have my own goals. So that's my at that time memang tu adalah saya punya landasan lah saya nampak. So maknanya ketika umur saya 18, when I already decided untuk ada dalam this entertainment industry, saya dah setkan benda tu dalam goal saya. So to be a director or to be a producer, what I need to do is I need to have money. In a way, ya betul. Selain daripada knowledge dan sebagainya, kalau you tak ada duit, tak ada orang nak. Kalau you tak cukup bagus untuk orang bagi you the opportunity, and if you want to wait for the opportunity, it will take longer than berbanding dengan kita sendiri yang produce. Faham. Maknanya you ada you punya own orang cakap capital lah. Capital. So apa yang I buat adalah I dalam masa 9 tahun tu memang I all out untuk kumpul duit lah. Bila dah kumpul duit tu and then PKP lah yang buat I sedar. I rasa macam mungkin dah boleh kot. Sebab time tu I tengok PKP, banyak gila stesen yang repeat drama. Betul. Sebab tak ada shooting kan. Sebab tak ada shooting terhenti. Dia orang tak ada drama, dia orang tak ada telemovie dan sebagainya. Dekat situ saya rasa macam ini kot time yang bagus untuk kita buat finish product. Just simpan je. Kalau dia orang nak beli, belilah. Itu memang I gamble je. Bila masa PKP tu you start terfikir untuk buat benda ni semua? Betul. Masa PKP kan kita tak ada buat apa-apa. Otak kita dah biasa bergerak berjalan. So kita rasa tak tahu nak buat apa-apa ni. So kita maybe this is the right time untuk I start produce and start direct kan. So apa nama production you? JN Studios. Okay. JN Studios. So apakah series ataupun telemovie yang first you direct? Yang pertama I direct Dallin. Okay. Dallin, cerita pasal budak sekolah. Dan itu pun saya gamble. Memang saya gamble. Bila kata kita gamble ni, maknanya kita tak expect ada orang akan beli. Kita akan expect ada orang akan tengok. Sebab you buat finish product dulu kan? I buat finish product. Dan semua sampai sekarang pun semua finish product. belum ada masa pun nak pergi pitch lagi. Okay. Tapi yang first awal-awal tu dah memang dah keluar dah. First dah keluar, second dah keluar. Yang third I buat adalah Super Tele. Yang tu I tukar jam lagi besar lah gamble dia. Ya, dia macam dia treatment dia lain sikit lah. Treatment dia lain. Rasanya itu ke yang itu yang Abang Zim berlakon juga. Kan, yang Jana jemput dekat Cameron. Kat Cameron tu kan. Okay. Thank you Abang Zim sudi bekerja dengan saya. Thank you sebab sudi mendirect saya. So saya ada experience berlakon dengan Jana dan juga didirect oleh Jana. So macam mana? Adventurous lah, best lah. Ayo. Best. Saya suka. Walaupun saya punya scene tak banyak. Tapi dia bermakna lah. Memberi watak yang besar lah kan. InsyaAllah. Memberi impak yang besar. InsyaAllah sebab benda tu related kan. Betul. So ada projek-projek lain sekarang? Ada satu telemovie saya yang saya direct di London. Okay. Itu pun dalam proses untuk ditayangkan. Okay. Itu memang 100% di sana ke atau ada itu juga 100% di sana. Semua kat sana? Betul. Berapa hari kat sana? Shooting 12 hari kot rasa. 10 hari. 10 hari melancong? Melancong lama. Dia sambil-sambil lah kan? Sambil-sambil. Itu pun lagi satu finish product lah. Itu pun satu finish product. Tapi sebenarnya finish product ni yalah, of course you keluarkan duit dulu. You produce pakai duit dulu. Apa-apa pun you bayar pelakon-pelakon lain apa semua. Dan technical crew ke apa semua sendiri kan. Dia satu ni lah. Macam you cakap lah. Berjudi. That's why maksud you kena ada duit tu is benda untuk benda macam ni lah. Betul. Sebab peluang nak tunggu tu mungkin ambil masa lama. Untuk diberikan. Betul. Peluang tu ada. So kumpul duit. Saya tak nak. Masa awal-awal saya nak direct first telemovie saya, ketika itu macam menjadi satu perbualan hangat lah dalam industri hiburan. Bila Jana Nik mula dapat FDAM, bila Jana Nik mula direct, saya tahu ada bunyi-bunyi di belakang yang menyatakan saya tak layak untuk direct. Dan bukan masa yang sesuai untuk saya direct.
terlalu awal. Saya ada ditegur oleh seorang rakan producer yang sebenarnya agak close dengan saya sebelum tu, tapi dia tegur saya macam, Jana tak rasa ke Jana buat ni terlalu awal sangat? So saya cakap lah, saya tak nak pencen umur 40. Saya tak nak kerja umur 40. Saya nak pencen umur 40. Okay. So kenapa saya nak kena tunggu saya dah tak relevan dalam industri baru saya nak direct dan produce? Betul. Ada benar juga tu. Saya nak buat apa yang saya nak buat sekarang ketika saya masih ada kudrat, so that bila umur saya 40 saya dah boleh relax. Kalau umur panjang. Ni yang tengah balun ni. Itu yang tengah balun. Tapi dia bukan macam saya ambil segala peluang yang ada untuk buat duit. Saya nak cari mana kekuatan saya. Dan kalau saya boleh manage untuk buat dengan bagus, itu adalah satu bonus lah. Tapi sebenarnya lepas saya menceburi bidang producing tu, saya tak berapa gemar lah sebenarnya. Pening kepala. Okay. So mana yang you lebih suka? Saya lebih suka directing lah. Okay. Itu adalah jiwa saya. Saya rasa saya lebih relax. Saya tak payah nak berbual dengan orang. Saya boleh hidup dalam dunia saya sendiri. So saya rasa directing satu bidang yang sebenarnya paling dekat di jiwa saya berbanding berlakon, berbanding mengacara, berbanding menyanyi. Yang selama ni saya tak pernah tahu pun. Oh, sebenarnya jiwa aku adalah directing. So because saya pun berpendapat you have that in you. Janganlah begitu, bang. Betul. Sebab I have a friend, group member saya, sama je. Oh, macam tu juga. Sin. Faham? Dia ada benda yang hidden talent dia. Yang dia tak tahu daripada dia awal. Dia tak tahu, lepas tu dia venture. Sama kat dia kena benda yang sama macam, kau still young, kau tak boleh ni. Tapi dia kata, tak apalah, aku layan je lah. You pun buat benda yang sama. So mungkin ada orang yang suka, ada orang yang tak suka tu, kita tak boleh control benda tu. Betul, tapi kalau apa yang you suka tu, you buat je lah sampai habis. Betul. Kan? Betul tak? Kalau tidak, takkan you stay kat industri ni. Betul. Kan? Tak, saya rasa apa yang saya buat ni, saya tak kisah apa orang nak cakap pula. Tapi apa yang saya buat ni, saya rasa, tapi okey je juga sebenarnya. Pada saya, kritikan orang tu sedikit sebanyak memberi saya ruang untuk saya berfikir. Dia memberi saya buah idea untuk saya fikir yang, oh, aku kena improve. Ya. Oh, ada benda yang aku buta, yang aku tak nampak. Sebab saya apa-apa orang kena faham yang saya cari duit daripada kecil sendiri. Saya decide untuk apa-apa decision adalah keputusan saya 100%. And segala knowledge yang saya ada, itu pun bergantung kepada diri saya sendiri. Sama ada saya nak cari atau saya tak cari. So kalau tak ada orang yang datang memberi teguran, memberi kritikan, saya tak mungkin nampak yang saya ni salah. Betul. Jadi saya berterima kasih je dengan orang yang tegur saya. Sebab saya rasa tanpa tegur orang, saya takkan tahu kesilapan saya kat mana. Dia ada check and balance lah. Betul. Kan? Dia akan buat kita macam muhasabah diri kita balik. Kadang-kadang kita tak boleh overconfident sangat kan. Kita rasa dia ni kan macam shock sendiri pula. So saya rasa apa yang orang tegur tu betul je. Saya ambil je. Walaupun kadang-kadang orang nampak macam saya tak endahkan, tapi saya ambil. Saya ambil teguran tu, yang mana tegur dengan cara yang baik, yang mana tegur dengan fakta dan ilmu yang betul, saya akan terima. Then that's why one of the reason you nak go into filmmaking, belajar properly, get to know the knowledge lagi better. Betul. That's why you nak adventure lagi benda tu. So teruskan, insyaAllah. Okay. But saya dah pernah kerja dengan Jana sebagai pelakon yang you direct. So walaupun sikit, tapi saya rasa macam, oh, dia ni boleh ni. Cuma benda tu kena gain experience lagi lah. Kena gain more experience. Ya, tapi okay, alhamdulillah. So ada new project. New project, saya setakat sekarang ni jadual saya agak penuh. Sebab berlakon. Okay. So saya kan banyak watak. Okay. So bila sebab tu saya buat, ini pun adalah one of the reason why kenapa saya buat finished product. Okay. Saya akan buat finished product bila betul-betul jadual saya free. Saya tak boleh ikut time yang station bagi. At the moment lah, at the moment. Kalau kata station bagi, kalau saya pitch product and station approve, mungkin saya akan dapatkan khidmat director lain lah. Tapi kalau setakat sekarang yang di mana bawa arahan saya, masih tak ada lagi lah. Kena ikut saya punya time. availability. Okay.
So Jana tengah layan projek series apa sekarang? Sekarang saya sekarang dah cuti raya. Saya start cuti untuk raya seminggu lebih. And then 8 hari bulan 5 saya dah mula untuk filem sebagai pelakon. Yang ini yang shooting ni series. Yang mana? Yang sekarang ni filem lah juga. Yang tengah shoot. Sekarang dah habis. Saya dah baru habis. saya baru Oh, tu dah habis settle teli lah? raya. So saya dah bergembira dah sekarang. Sekarang cuti raya. So next project. Next project raya ke-7 saya dah start bekerja. Okay. Sempatlah beraya apa semua kan. Sempatlah beraya. Raya ke-7 saya dah kerja and then sampailah bulan September. So preparation untuk filem ni? Preparation untuk filem ni sebabkan filem ni okay, filem ni boleh ke spoil? Okay. Karakter dia agak dia agak trigger saya punya mental. Okay. So saya memang lambatkan sikit nak masuk roh dia. Okay. Sebab saya tak nak efek mood raya saya. Okay. So memang saya dah dapat skrip dah lama, tapi memang saya avoid dulu sebab saya tak nak too into it. Saya tak nak dia effect saya punya mental. Okay. Bercakap pasal mental. Apa tu? Kan sebelum-sebelum ni Jana sendiri pun ada bercakap pasal mental punya health apa semua. Awareness apa semua. So boleh ke kita cakap pasal benda tu? Boleh lah. Boleh Boleh abang. kena minta izin juga. Kita tak nak terus macam